Okey, hai semua. Apa khabar? Kita dah live dah. Mesti ramai yang menunggu ni. Ya Allah. Okey, nak tahu dah tadi I dah bagi tahu teaser dah Kak Zaidah apa kita nak masak hari ni. So, ada tak siapa-siapa yang kat sini dah boleh guess apa yang Kak Zaidah nak masak? Siapa yang tahu tu say hi sikit. Say hi. Hi, bagi tahu apa yang kita nak masak hari ni. Cuba guess sikit kita nak masak apa hari ni. Okey, hai semua. Okey. Assalamualaikum. Semua mesti tengah menunggu Yes, kan? tengah menunggu. Okey, so kita dah live dekat Instagram. Masyuri Hashim kata hi. Hai semua. Hello. Assalamualaikum semua. Yes. Okay, kita dah start dah. Okay, ada lagi, kita tengah tunggu lagi ni Kak Zaidah. Mana Yes, lagi kita siapa tengah yang tunggu dah tahu lagi. kita nak masak apa ni? Cuba bagi tahu sikit. Ya, Tadi Instagram I dah mula masuk. I dah bagi teaser dekat Insta story, I dah bagi teaser dah dekat Dah posting bagi Facebook. hint-hint dah bagi apa kata orang tu? Apa? Clue-clue lah. The clue apa kita nak masak hari ni. Beria-ria kita ni ya. Okey. Cepat jawab. Baik jawab sekarang. Cepat. Type cepat sikit. Apa nak masak hari ni? Okey, ada dah satu yang jawab. Kacang pul. Ya ke Kak Zaidah? Ni kita tunggu lagi. Ada lagi yang cakap ni. Salam Kak, kacang pul ke? Ui, kacang pul. Hai, Waalaikumsalam. Macam mana? Ada lagi? Siapa lagi? Ni yang dekat Instagram. Dah ada guessing ke? Nak masak apa ni? Ada yang orang kat sini dekat Facebook kata nak masak kacang pul. Masyuri Hashim kata kacang pul. Siap ada exclamation mark lagi. Cuba cepat. Guess, apa kita nak masak? Orang-orang Instagram. Ada yang dah standby yang tu. rasa, kat Instagram, apa kita nak masak hari ni agak-agak. Tadi I dah bagi teaser dekat Insta story. Apa kita nak masak? Kak Zaidah pun dah tersengih-sengih dah ni. Tersengih-sengih dah. Api pun dah buka dah ni. Okay. Alright. Yang dekat Facebook ni semua siapa yang jawab kacang pul ni? Betul. Anda semua betul. Pandai. Kita nak masak kacang pul. Sebab tu kita bagi. Hold on. Kita patutnya live tadi pukul 12.30 kan. Kita lambat sikit. Jadi bagi kita hold lagi. Memang betul. Hari ni kita nak masak apa Kak Zaidah? Masak kacang pul ya. Kacang pul live. Ramai juga yang minta hari tu daripada awal-awal live kan. Ada yang ramai yang minta, yang message saya, yang cakap dengan saya dah pun minta saya ajar kacang pul. Tapi kacang pul hari ni kita buat style Kak Zaidah ya. Dia ada banyak style juga ni kacang pul ni ya. Betul. So Masyuri Hashim betul. Nuraini Muhammad pun kata kacang pul betul. Tadi yang first tu jawab. Rosna Rahim kata kacang pul betul. Okey, so kita memang nak masak kacang pul kacang pul hari ni. Alright, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, bahan-bahan untuk kacang pul. Kacang pul ni dia ada banyak cara juga yang sebenarnya ya, you nak buat kacang pul. Tapi hari ni yang Kak Zaidah nak ajar ni yang saya selalu masak lah. Okey, alright, bahan-bahan dia Kak Zaidah guna kacang ni ya. Dia sebenarnya kacang pul you kena pakai kacang full ya. Itu kacang parang yang dalam tin. Tapi Kak Zaidah tak pakai kacang tu. Kak Zaidah pakai kacang ni, red kidney bean. Dia manis sikit kacang ni. Ini dia bukan terbalik ni sebab dia punya open tempat buka ni di bawah. Jadi bila kita tengok dia terbalik ni ya. Dan ni brand tapi saya guna red kidney bean. Ya, ataupun you nak pakai kacang pul pun boleh ya. Kacang full tu ya. FOUL tu ya. Itu pun boleh jugalah. Okey, you keluarkan dari tin, kemudian you mash dia, you lumatkan dia macam ni. Tu. Ya. Agak kasar-kasar jugalah, you boleh nampak dia punya kacang tu. Okey, ni saya dah lumatkan. Sayang kita cari kacang pul kacang pul tak ada, tapi Kak Zaidah pun yang sebenarnya memang saya suka pakai kacang merah ni. Red kidney bean ni daripada kacang parang tu ya. Itu kacang parang tu yang sebenarnya ya. Okey. Kemudian kita guna setengah kilo daging cincang ya. Daging cincang ataupun daging kisar. Bawang tomato buah, you dicekan dia lebih kurang dalam 2 biji besar lah. Ya, tomato besar ya, 2 biji you dicekan dia halus-halus macam ni. Kemudian 1 biji bawang merah besar ni you dadu.
Okey, kita guna satu sudu makan jintan manis. You goreng dulu, sangai dulu, lepas tu you kisarkan dia ya. Kak Zara buat yang kasar tau, saya tak pakai yang serbuk. Kalau tak ada, you can use yang serbuk lah. Okey, garam. Dan kita guna tomato puri. Untuk menumis dia, kita guna minyak sapi. Okey, 2 sendok minyak sapi. Itu yang sedap. Minyak sapi. Okey. Untuk garnish dia ataupun untuk you makan bersama dengan dia nanti, ini memang ini memang dia punya main dia mesti ada benda ni baru kau campur. Okey. Now telur goreng, telur mata, telur goyang actually yang sebenarnya. Kalau you tak suka, you boleh buat telur well done lah ya, ataupun telur masak betul ya. Kita guna bawang bombay, apa tu, limau kasturi dan lada hijau. Ini untuk kita nak makan bersama dengan dia nanti. Dan kita guna roti juga. Dia makan dengan roti ni ya. Mungkin ramai juga yang tak tahu kacang campur ni. Ya, orang-orang bahagian selatan aja yang tahu kacang campur ya. Kalau orang KL pun ramai yang tanya saya macam mana nak makan. Pernah ada yang tanya saya macam mana nak makan. Saya kata makan je lah. Ada tak yang kat sini tak tahu kacang campur? Tak tahu kacang campur. Mungkin boleh tapi sekarang dah ramai juga yang tahu sebab dah ramai yang dah commercialkan dah commercialkan ya. Dekat sini pun dah ada orang jual kacang campur kan. Okey, Kak Zara guna just roti bai, roti ataupun roti loaf tu ya. Saya potong-potong kemudian saya goreng dengan margarin. Bukan goreng lah, maksudnya you letak margarin dan you bakar depan belakang. Ni yang buat dia sedap ni. Kalau you tak nak roti ni, you boleh makan juga dengan French loaf. Ya, pun boleh jugalah ya. Okey. Ni kita panggil, kalau kat Johor kita panggil roti bai. Roti bai. Pasal bai yang buat roti tu. Dia roti yang agak fluffy fluffy. Sebab kita nak makan itu nanti kita nak siap-siap dia. Okey. Betul. Saya lupa lagi tadi kita Kak Zara guna sikit rempah kari tadi. Okey. Kalau kita tak nak pakai rempah ni, ada juga yang pakai rempah biryani. Ya, rempah biryani pun boleh juga. Cuma kalau Kak Zara tunjuk pakai rempah biryani, takut orang bahagian-bahagian utara nak cari rempah biryani susah pula. So kita pakai rempah kari je lah. Okey. Kita nak buat sekarang ni Kak Zara dah tengah panaskan minyak sapi dalam pan ataupun dalam kuali. Alright, sebelum Kak Zaida start tu, kita nak minta tolong rakan-rakan di Facebook ni minta tolong sharekan lagi ni bukan senang tau nak dapat resepi kacang full tau. Okey, minyaknya tak panas lagi. Kak Zaida dah masukkan bawang ya. Kita tunggu minyak panas ya. Tak on pun. Okey. Ya. Kita punya gas dah habis. Sebab tadi kita dah cairkan. Okay. Boleh nampak ke viewers? Kalau boleh nampak, bagi smiley sikit. Ya, gas kita pula habis. Patutlah kita tunggu dia tak panas-panas. Tadi dia tengah cairkan apa? Okey. Kita pakai apa tadi tu? Base dia minyak sapi. Minyak sapi. Panaskan minyak sapi, kemudian you tumis bawang yang you dah dadu ya, bawang besar merah ni you dadu, daiskan kecil-kecil lah. Kita tumis hingga dia wangi ataupun hingga dia layu, tak perlu garing ya, hingga layu. Lepas tu nanti kita akan masukkan daging dan rempah. Nanti baru kita masuk yang lain lah, kacang, tomato puri ya. Okay. Actually sebelum kita nak letak bawang ni kita minyak kena panas. Tapi tadi kita punya gas perasan Kak Zaida dah panas minyaknya ya. Sekali tengok api padam ya. Okey, so kita tunggu sekejap lah. Nanti sekejap macam ni. Okey. Alright. Ini boleh buat hari ni juga untuk berbuka puasa. Ya, sedap ni ya. Dia ada untuk kacang campur ni, kalau misal kata you suka makan kacang banyak, you lebihkan kacang, kurangkan daging. Okey. Kalau you suka daging banyak, you lebihkan daging, kurangkan kacang. Jadi dia ikut selera you lah ya. Okey, nampak tu? Bawang kita dah mula minyak kita dah mula panas. Ini minyak sapi ya, Kak Zara guna. Hingga bawangnya layu.
Sedap bau minyak sapi Minyak kita sapi. gorengkan dengan bawang tu. Okey, kita akan masukkan daging cincang ni. Make sure saya dah basuh dan toast. Okey, nampak tu? Dia senang aja, you masuk semua sebenarnya. Okey, kita akan masukkan rempah. Kari lebih kurang dalam 1 sudu makan. Jangan banyak nanti kan rasa kari pula. Jintan kita. Sharifah Insu pun dah masuk. Memang sedap Kak Zaidah. Favourite kita ni. Nak lagi sedap, goreng telur pun guna minyak sapi. Yes. Nak lagi sedap, masa kita nak serving tu, kita cairkan minyak sapi, siram sikit atas kita punya yang kita nak serve tu. Itu lagi menambah kesedap. Tapi kalau banyak sangat minyak sapi pun pening juga nanti. Nuzila Umar tanya, so maknanya better guna rempah biryani? Ya Kak Ida? Rempah biryani lah ya. Dia wangi sikit kalau you pakai rempah biryani. Tapi pakai rempah kari pun boleh juga. Sebab dia ni yang sebenarnya bukan kita nak rasa sangat rempah dia. Just to kill rasa ini apa ni? Daging. Kacang. Oh, okey. Bagi dia wangi dengan rasa rempah sikit lah. Ramla binti Asim pun dah masuk. Salam kenal. Baru tengok ya. Okey. I hope you will enjoy kita punya live ni. Okey, nampak tu Kak Zaidah masukkan semua ya. I masukkan tomato semua. Ini kita akan masak dia. Okey. Alright, so semua dah bagi smiley ni. Nampaknya jelas boleh tengok boleh tengok jelas. Yes. Okey. Kita masak sekejap sampai tomatonya tu lembut. Tomatonya masih biji-biji lagi ya. Suryati Soidi. Salam dari Singapura. Hai, salam orang Singapura. Love you both. Hai orang Singapura. Back at you. Love you too. Okay, yes. Wani Sulaiman. Bestnya resepi ni. Yes, memang best. Jarang sekarang kita nak jumpa dah kacang pul ni Kita makan. Selalunya kacang pul ni kita makan petang-petang kalau breakfast. bukan bulan Ramadan dan juga breakfast. Biasanya breakfast orang cari ni makan ni. Yelah sebab kita makan dengan makanan roti Arab kan. ni makanan Arab tapi dah dimelayukan. Biasalah Malaysia ni kita ada banyak culture Kita kat sini memang macam-macam culture dah kita dah sambung dah dimelayukan banyak sedap. Memang sedap. Okey, sekejap ya kita tunggu dia mendidih sikit. Kemudian kita akan masukkan tomato puri. Okey. Nampak tu dia dah mula boiling ya. Dia dah mula. Kita nak tunggu apa ini? Tomato ni hancur. Bagi dia lembut sikit lah Okey, kita akan masukkan Cik Ain kata sedap. Kacang ya. Ini kacangnya. Wani Sulaiman kata, Kak Zaidah nanti ajar buat kuah laksa Johor ya. Nak buat raya nanti. Sedap dia laksa Johor. Laksa Johor banyak kerja you. Banyak kerja. Dengan dapur kita yang store ad ni. Macam mana Kak Zaidah nak ajar laksa Johor? Moga berbesar hati nanti Kak Zaidah nak share. Manalah tahu kan. Laksa Johor dia banyak kerja. Dengan dia punya ulam-ulaman, dengan dia punya rempah ratus. Dia banyak kerja. Dengan dapur kita yang kecil macam ni, kalau insya-Allah kalau dapur Kak Zaidah besar sikit nanti, Kak Zaidah akan usahakan. Okey, insya-Allah nanti moga doa-doalah banyak-banyakkan share lagi kita punya live ni. Manalah tahu nanti naik raya kita akan sambung lagi ke live. Manalah tahu kan. Lagi kita punya studio lagi besar macam-macam lah dapur kita besarkan. Banyak lagi nanti kita boleh buat ya Kak Zaidah. Yes, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Kita ni sinki pun tak ada. Kak Zaidah kena masuk ke dalam. Kalau nak ngajar laksa Johor tu macam mana dengan ikannya, dengan belacannya. Okey. Ada yang baru masuk ni. Adidi Rahim tanya, kacang pul ke tu? Ya. Ya, yang baru-baru masuk ni. Kita masak apa again Kak Zaidah ni? Kita masak kacang pul ya. Sekarang ni kita tunggu kacang pul kita pekat. Saya dah masukkan semua. Dah masukkan kacang, dah masukkan tomato puri, dah masukkan rempah tadi. Kemudian buah tomato pun dah masuk. So now kita akan tunggu hingga dia pekat ya. Wani Sulaiman kata sayang Kak Zaidah and narrator lupa lah nama. It's okay. Thank you. Bell, ya? Salam sayang juga. Kita dah masukkan garam sekarang. Dia lebih garam. Okey. So kita akan tunggu dia pekat. Okey.
Wani Sulaiman kata kena 2 jam live. Kenapa? Itulah Laksa Johor. Laksa Johor. Banyak kerja you. Laksa Johor rasa saya paling rumit lah. Kalau style Kak Zaida tu memang banyak kerja. InsyaAllah. Mana nak tahu nanti sebab kita tengah usahakan sekarang ni, kita tengah susun untuk nak buka Maybe, YouTube channel. Okay, so jadi harap-harapnya moganya semua berjalan lancar. Mungkin dengan YouTube channel boleh lah kita buat pre-recording untuk kita buat Laksa Johor. Manalah tahu kan. Okey, doa-doalah moga semuanya dipermudahkan sama-sama kita betul. urusan kita. kita. Mengajar cuma masalahnya time dan tempat kita ni limited tempat kita ni sikit. sedangkan gera je simple yang boleh saya tunjuk. Noraini Muhammad kata Kak Zaida kalau letak rempah biryani berapa sudu ya? Lebih kurang 1 sudu lah. Tanya. Okey. Kacang campur ni dia tak ada rasa sangat rempah. Dia bukan macam kita makan lauk kari rasa kari, lauk biryani rasa biryani, lauk korma rasa korma, tak. Just a little bit to blendkan rasa kacang tadi sebab kita tak biasa makan kacang macam tu. So kita letak sikit rempah tapi tidak kuat bau rempahnya. Ya. Jadi Rahim kata hai. Hai Didi. Hai. Azian Hantua kata Assalam Puan Zaida, cousin Farida Hassan. From short form tu SBAN Seremban kot no. Thank you untuk resepi-resepi puan tapi belum kesempatan nak try. Tak apa, simpan aja dulu resepinya. Jadi kalau next time terasa nak masak, resepinya dah ada kan. Buat checklist. Lepas ni nak masak apa, lepas ni nak masak apa kan. Okey, kita dah ada lebih kurang berapa ni resepi, rasa lebih daripada 20 resepi dah kita share kat saya dah. Ini kita lagi kot dalam kita punya program dah 30 dah. Dah 30 lah resepi tu. 30 resepi dah. Okey. So banyak dah ni you punya collection dah ni. Dah boleh masuk dalam collection resepi kat rumah tu. Yes. Okey, Ini kita akan masak dia hingga dia betul-betul pekat dia. Sekarang ni dia masih berair sebab tomato kita belum hancur lagi. Ya, Kak Zaida pun apinya macam main pondok kat sini ya. Okey, so kita just wait until dia pekat sikit. Ini dah siap ya. Cuma puan perlu masak hingga dia pekat lah. Ini kacang campur ni kalau you suka makan kacang, tadi Kak Zaida cakap you can lebihkan kacang daripada daging. Kalau you rasa you tak berapa suka kacang, dan you boleh masukkan daging lebih. Okey. So kita akan biar dia kita simmer dia lah sampai dia masak semua. Sekarang ni you can see the tomato kan masih berbiji-biji, and then dia punya bawang pun masih berbiji ya. So kita kena kacau dia until dia pekat. Okey. Sekarang dah tak ada masalah untuk nak makan kacang campur ni. Banyak tempat juga di kawasan Kuala Lumpur ni ataupun Selangor ni yang menjual kacang campur ya. Macam mana Abu Bakar kata? Abu Bakar kata tunggu 2 dah terlajak. Hai Cik Zaida. Kita tunggu tadi daripada pukul 12.30 ya. Sebab nak preparation untuk ni agak pasti Ini baru ni, belum lagi Laksa Johor. Belum lagi Laksa Johor ya. Okey, Liana Fauzi kata tak pernah makan kacang campur. Sesuai makan dengan apa ya Kak? Dia makan dengan roti. Kita makan dengan roti. Dengan roti. Roti pun ada cara dia, kita kena letak ni dia. Margarine ataupun butter. Kak Zaida prefer to put margarine sebab margarine dia ada rasa salty sikit. So lepas tu you bakar lah depan belakang macam ni. Untuk depan belakang. Bila kita nak makan tu kita siap dia meratah lah. Macam dia cicah. Okay. Sebab saya pernah buat ni. Kalau kita nak tunjuk sekarang puasa. Saya jemput Kak Zaida jemput one of kita punya relative yang duduk di Kuala Lumpur. Dia kata dia tak pernah makan dan dia tanya Kak Zaida macam mana nak makan. Saya kata makan aje lah. Roti dia cicah je. Dia macam dia rasa pelik. Bila you nak makan kuah daging macam ini, pekat macam ni, and then you nak makan dengan ada telur, mata, ada tabur-tabur ya. Dia rasa macam pelik. Itu yang saya kata ramai orang tak tahu makan kacang campur ni ya. Okay, for those yang tak tahu, maybe you can try. Boleh try dan ni kita dah share resepi ni kan. Alis Kanuriah kata, hai Kak Zaida. Hai. Wani Sulaiman tanya, pakai kacang apa Kak Zaida? Kak Zaida pakai kacang merah, kacang red kidney bean. Ya, ni tapi dah terbalik ni sebab dia punya bahagian bukanya di bawah. Pelik juga kacang ni. Selalu bukanya di atas, ni di bawah ya. So I guna apa-apalah, janji red kidney beans ataupun you boleh guna kacang fol FOUL.
Itu memang kacang parang. Itu memang Itu tu yang memang sebab tu khusus nama khas buat itulah ya. kita Tapi nama dia kacang pul kacang pul ya. Tapi kacang tu susah nak dapat. Ya. Sekarang ni lately ni susah nak dapat. Saya pun tak tahu kenapa. Selalu kebanyakannya ada jual di supermarket, di macam hypermarket, tapi tak jumpa ya. So bermakna mungkin production dah stok ke apa. Biasanya brand Kimball ya. Kimball is the Kimball. best dia punya kacang pul so Kacang far. pul, tapi tak ada. So tapi yang sebenarnya Kak Zaidah pun suka pakai kacang red ni. Dia manis sikit. Okey. Nuriza Wahab kata terima kasih share resepi, tahniah Kak. Sama-sama. Okay, kita akan masak dia sampai dia pekat ya. Sikit lagi dah boleh lah ni sebab kacang ni tadi kita dah you can see dia kacang tu masih kacang dia kan ada ketul-ketul sikit. Jangan blend kacang dia ya. Kita lumat-lumatkan aja. Lecik-lecik. Okey, meletup-letup sikit. Jaima Bujang kata apa khabar Kak Zaidah? Hari apa khabar? Hari-hari ada ada menonton kita ni ya. Terima kasih banyak-banyak. Jamila Din, terima kasih share resepi. Tolong share okey. Tu Kak Zahir Zaidah punya- Yusof pun dah masuk tu. Cik Zahir. Ni Cik Zahir pun ada request ni rasanya hari tu. Cik Waktu Zahir ada Zahir request datang untuk beli nak buat biskut. kacang pul kan. Ni dia Yes. tengah masak ni baru masuk je Cik Zahir. Lambatnya. Never mind, you boleh Boleh tengok, you boleh repeat balik tengok repeat kita punya balik. kacang pul tu dia. Zahir Yusof kata salam masuk lambat. Buat apa ni kacang pul? Kacang Cik pul. Zahir, Cik Zahir. Kacang pul ni kita tengah buat. Dia request khas Itu dia. Okey, nampak tu kacang kita dah mula nampak pekat ya. Kalau daripada jauh kan tak tahu macam bolognese juga ni. Macam bolognese ya, pasal kita pakai Cuma tak ada mince meat ya. Tak ada carrot, tak ada green peas, tak ada. Okey. Sebenarnya dia adalah kacang pul. Kacang ya. Dalamnya semua kacang ya. Okey. Okey, kita kecilkan sikit api bagi Sedap ni kalau makan dengan cili hijau Yes, lepas tu dengan Kruk-krak, telur kruk-krak. pula. Makan dengan cili hijau. Dengan bawang lagi kita pakai bawang Holland Bawang Holland kita dicekan dia. Bawang Holland dia manis. Betul, dia dia manis. boleh dimakan Betul. mentah. Kalau bawang yang merah tu agak berbau sikit kalau kita makan mentah ya. Itulah sekarang ni saya pun kalau masak apa-apa kat dapur Kak Zaidah, saya memang lagi suka kalau bawang besar, saya lagi suka pakai dengan Holland ni sebab dia ada Holland manis dia manis, dia. ya. So kadang-kadang kan Sebab kita masak Holland ni you boleh makan dia mentah. raw. Jadi dia bermakna dia memang manis lah. Kalau yang merah ni kita makan mentah boleh, cuma dia ada bau. Jadi dia bila masak tu macam kadang-kadang kan kita masak lauk kan kita nak letak sikit gula kan. So jadi bila saya dah pakai bawang Holland ni, gula tu macam dah tak payah kan. Actually sebab dia dah manis. Manis. Okey, nampak Kak Zaidah kacau. Kalau you tak kacau dia meletup-letup ya. Sebab dia kita nak pekatkan dia ni. Dia kalau eloknya api jangan besar sangat sehingga betul-betul semuanya hancur. Macam kita punya tomato, dice tomato ni, dice onion ni, dice bawang besar cube ni, dia hancur ya, maksudnya dia masak lah. But now you can still see sikit lagi dia punya tomato tu, buah tomato. Rajanina kata sedapnya. Sedap, kacang pul sedap. sedap. Ini yang biasa makan ya, akan rasa macam tapi kacang pul ni itulah kalau kat Johor tu biasa orang makan breakfast. Saya kalau balik Johor pagi akan cari benda ni lah. Dan kita tahu nak tuju kat mana. Selalunya ni kalau macam raya ni kan kita balik Johor kan. Dah hari selalunya yelah dia pun bercuti juga. Dia cuti. Selalunya saya akan tunggu. Sampai gerai dia buka. Ya. Saya akan pergi breakfast. Yes, kalau orang Johor dia tahu kat mana nak cari kacang pul ni ya. Kacang pul yang very very famous ya. Kita nak hilangkan rindu, kita akan pergi cari tempat tu lah. Ya. Okey. Sama juga kalau utara tu kalau dia balik kampung, dia akan cari mi udang. Tapi Kak Zaidah kalau balik kampung belah-belah utara, cari mi udang tak pernah dapat sebab setiap kali kita balik dia orang tutup. Yelah cuti kan. Rasa fresh jugalah tu ya. Zahir Yusof tanya, boleh repeat resepi nanti? Boleh. Okey. Sekarang ni Kak Zaidah tengah
Tadi kita guna apa ya, mula-mula tadi bawang besar. Lebih kurang dalam 1 biji bawang besar, you potong dadu. Minyak sapi dalam 2 sendok ya. Bukanlah sendok besar, sendok yang sedang-sedang lah. Okey, dia meletup-letup pula ni. Sekejap ya. Tolong ambilkan tutup boleh? Boleh. Okey. Saya ulang lagi sekali. Saya guna tadi 1 biji bawang besar. Lalu dadukan dia, dadu halus ya. Kemudian 2 biji buah tomato yang besar ya, yang masak. Buah tomato masak, you dicekan dia juga. Kemudian setengah kilo daging kisar ataupun minced beef ya. Okey. Kemudian saya guna 1,5 tin kacang ni. Kak Zaida pakai kacang kidney bean ya. Red kidney bean. Okey, red kidney bean ni you toastkan air dia, ambil kacangnya tapi sikit je lah you buang air dia ya. Kemudian you lecek dia. Okey, kemudian 1 tin besar macam ni tomato puri. Saya pakai 2 chef ya. Okey, kemudian kita guna jintan manis 1 sudu makan. You sangai jintan manis. Saya pakai yang jintan manis biji ya, bukan yang powder. Saya sangai, lepas tu saya kisar. Okey. Kemudian saya pakai rempah kari 1 sudu makan. Rempah kari daging. Kalau you nak pakai rempah biryani pun boleh. Ya, kalau you ada rempah biryani kat rumah, you guna rempah biryani pun boleh. Okey, itu sajalah bahan-bahan dia. Cara dia, minyak sapi tadi you panaskan minyak sapi, kemudian tumis bawang besar hingga bawang besar layu. Kemudian you masukkan bahan-bahan lain semua sekali. Ya, kemudian you tengok saya kacau ni, maksudnya untuk kita bagi hancurlah sikit. Okey, masukkan semua, kemudian you masak hingga dia pekat. Kita ada tutup sekejap sebab dia melompat-lompat ni. Okey. Okey, sementara nak tunggu tu, roti saya dah guna. Saya guna roti ni ya. Kalau kita di Johor kita pakai roti bai. Ya, yang atasnya macam ni, dia agak dalam, dia agak macam tisu sikit dia punya texture. Kalau saya bakar, saya letak margarin dan saya bakar atas kuali. Ataupun saya goreng kering lah, bakar lah ya. Okey, dalam kuali. Bakar, kalau boleh Sama dengan bakar margarin sampai garing tu yang sedap tu sedap, kan. Okey, sambil-sambil tu kita kacau sekejap. Ui, meletup-letup. Yes, sudah siap. Okey, dan untuk garnishing, untuk kita hias di atas dan kita makan bersama, actually this is all the basic. Ini kena ada untuk kacang pol. You tak boleh tukar-tukar ya. Pasal memang cara penyediaan kacang pol inilah basicnya. You tak ada lah macam nak letak bunga kantan ke nanti. Ya, sebab kadang-kadang Kak Zaida tengok yang original dia tu dah lari. Original dia, serving dia tu dah lari ya. Kadang-kadang kebanyakan dish kita lah. Ya. So this one memang these are the main. Kita akan makan dengan telur goreng sama ada Sunny side up. Sunny side up, sunny side down ke whatever. Ikut you lah. You tak suka yang half cook ke kan? So you buat hard lah ya. Okey. Kita makan dengan bawang bombay, lada apa ni? Lada hijau dan limau kasturi. Ini mesti ada. Ini yang kita dia kita bagi makan, dia masam-masam sikit kan. Sebab dia tak ada kacang panjang ke tak ada ya. Ini yang wajib. original Kalau you makan kacang pol, inilah dia. Sebab kadang-kadang nanti ada yang taruh benda bukan-bukan pula kat atas. Ya. Zainul M. Kasim kata salam Zaida and Nabila. Waalaikumsalam. Masak apa? Agak-agak masak apa ni? Baru-baru. Saya dah buka dia punya pan ni, cover dia. Pasti kita lid makan dia dengan ni. ni. Kita makan dengan ni. Masak apa agak-agak. Actually kita tengah masak kacang pul. Okey. Sadia Yahya tanya, sis, you letak tomato puri ke? Ya, saya letak tomato puri. To get rasa masam dia ya. Okey, Farida Abu Bakar pun dah masuk. Hai semua. Hai Misa pun dah masuk. Terima kasih. Okey, kacang pul kita dah ready. Okey, kita nak bagi tahu ni kita masak apa kat Zaida ni? Kita yang masak baru-baru masuk kacang ni. pul.
Kacang pol ya. Mungkin ada ramai yang rasa saya tak semua tahu kacang pol ni ya. Mungkin those yang tak pernah makan tapi pernah dengar. Ada juga yang tak pernah dengar, tak pernah makan, tak tahu langsung. Tapi ada juga yang tahu makan tapi tak tahu nak buat. Banyak ya. So kacang pol ni tak semua tempat makan. ada. Tak semua tempat ada ya. Okey, kacang pol ni lagi satu Kak Zada nak kena beritahu macam tadi yang for those yang baru tune in ya. Kalau you suka makan kacang, you lebihkan kacang tapi lesskan dia punya daging. Dia tak boleh macam terlampau banyak kacang, terlampau banyak daging. You makan nanti dia muak. Ya, sebab kita tumis dengan minyak sapi ya. Kalau you suka daging, you tak suka kacang, you lesskan dia punya tu. Jangan macam 500 you masak sekilo. Ya, nanti dia akan jadi very muak. Ya. Macam ni kita samalah, sama banyak. Kacang dia sama banyak dengan daging. So ni, you masak dia jangan terlalu pekat sebab nanti bila dia sejuk dia akan jadi lebih ledut, lebih pekat. So dia macam ni pun dah just nice lah ya. Sebab minced daging ataupun minced beef dia banyak lemak ya. So nanti bila dia sejuk dia akan macam ada lemak tepu sikit lah. Encik Zahir tanya, tomato puri tu tin besar atau kecil? Tin kecil Cik Zahir. I pakai du chef yang kecil ni ya. Saya suka pakai yang ini sebab yang ini dia punya masam just nice. Dia tidak terlalu masam. Kalau yang tin merah tu, yang selalu orang masak tu tin merah, that one is too masam. Itu kalau you nak masak lauk banyak boleh. Kalau setakat nak makan yang very light macam ni, you jangan beli yang tin merah tu. Dia masam sangat tu. Later you kena add sugar lah apa nak hilangkan bau masam pun. Terlampau masam pun tak sedap juga ya. Yang ini sedang molek. Dia punya halus pun sedang molek. Dia punya pekat tu. Ya, sedang just nice. Okey, kacang saya tunjuk lagi tapi terbalik because saya pun tak tahu kenapa kacang ni dia memang bukanya di bawah. So kalau kita nak tengok sebab dia ada isi kat dalam ni, saya tak boleh. Saya guna 1 tin setengah ya. Manufacturing error ni. Taklah, memang semua macam ni dia punya. Ya ke? Saya guna red kidney bean ya. Tak boleh nak tunjuk lah. Boleh ya. Ataupun apa-apa brand lah asalkan red kidney. Red kidney tapi dah pakai hari ni red kidney red kidney. So kita punya kacang pol dia warna agak brown merah. Kalau you pakai kacang full betul tu dia agak coklat coklat kelabu itu. Brown. Ini kita pasal kita guna apa ni? Tomato puri. Jadi itu yang ada kemerah-merahan. Okey Kak Zaida, contohnya ni dah sebab siap. ni Kak Zaida pakai kidney, red kidney bean kan. Okey, let's say if viewers nak pakai yang the original kacang tu, resipi samalah Sama exactly. Sama. Cuma warna dia akan lain sikit. Warna saja. Sebab yang ini kita warna dia macam merah lebam sikit ya bila kita lecek dia. Yang itu dia warna dia lagi lebam. Dia lagi macam kelabu itu. Ya. So bila kita letak tomato puri warna dia macam ni lah. Coklat kemerahan. Okey, Zainul M. Kasim, favorite orang Johor. Yes. Cik Zahir ada soalan lagi ni. Kidney bean tu brand apa? Apa-apa brand boleh Cik Zahir. Any kidney bean ataupun you cari kacang parang. Ya, kacang parang. Tapi kacang parang dalam tin saya pun cari juga tapi saya tak jumpa lah. I went to so many supermarket yang besar-besar pun tak ada. I think dia stop production ke apa Allahuakbar ataupun yang mana meniaga kacang pol dekat supermarket. Okey. Tapi yang sebenarnya saya memang suka pakai kidney ni. Dia lebih manis. Personally, okay. Manis Alright, so kalau nak cari kacang pul tu, is best to cari yang Kimball Kak Zaida that is the best kacang tapi parang. dia tak ada lah, saya dah puas cari tak jumpa. So kita guna yang merah ni lah. Yang merah ni pun yang sebenarnya saya pun memang suka pakai yang merah ni. Sebab dia ada taste sikit daripada yang kacang pul yang dalam yang brand tu lah ya. Okay. Nampak tu, ni dah masak lah ya. Dia punya pekat tu, you can see. Dia macam leduk-leduk je tu. Okay. So, kita dah nak serve dia. Cara serve ni kadang-kadang orang pun tak tahu ni. Kasi saya ramai yang tak tahu ni actually. Ramai yang tak tahu. Macam mana nak makan kacang pul. Jadi, sekarang dah tahu. Masak dengan Kak Zaida, tahu dah kacang pul ni. Apa agaknya mungkin pernah dengar orang sebut kacang pul. Apa benda lah tu. Kacang pul ni
Jadi ni dah ada resepi ni, apa lagi bikinlah kat rumah kan. Dapat rasa sendiri, air tangan sendiri lain kat Zaida. Okay, this is how you serve dia. Ya. Kemudian tu dia. Memang sedap, nyam-nyam. Okay, so kita akan makan dengan roti ni. Dan ini dia punya kita akan serve dia kira macam inilah. dressing lah Masya Allah Kak Zaida, sedapnya. Dia macam tu lah kita akan dia letak macam ni. Cara nak makan dia. Yes. You suka tak suka, inilah cara dia. Lepas tu you buang je kalau you tak suka. Tapi sedap sebenarnya. Dengan cili hijau ni dia makan dia sebab keruk-keruk. dia crunchy. Okay. Okay, this is how kita makan dia lah. Lepas tu kalau dengan bawang Holland tu kita makan dengan dia Manis. dengan mentah macam tu, dia manis ya. Memang sedap. Okay. Macam tu kita makan Itu dia. Inilah cara kita penyediaan dia lah. Itu dia. Okay, boleh nampak Okay, boleh bawa ke sana sikit Kak Zaida. Sini sikit ya. Okey, kita tepikan semua barang-barang kita ni. Tu dia. Wow. Look at that. Tengok tu kuah dia. Itu dia punya gravy. Okay, so kita makan dengan roti. Saya pernah kadang-kadang ni. ingatkan peristiwa lepas tu kadang-kadang gelati juga dia datang. Kenapa tu? Dia tanya saya bila saya serve dia macam dia tanya macam mana nak makan. Saya kata makan je lah. Ambil roti, siap roti, cicah, nganga je mulut. Masuk je lah kat mulut punya. Dia rasa macam tak tahu macam mana nak makan dia. Okay, so cara dia kita siapkan roti ni, kita makan roti ni. Kita siap roti ni. Kita siap roti ni, kita cicah dia. Macam makan roti canai. Roti canai kan kita cicah dengan daun tu. Macam tu lah kan. Okay. Ni actually resepi Arab ya. Cuma kita ubah suai ikut selera kita lah. Assalamualaikum Nabila, Kak Zaida. Waalaikumsalam. Baru dapat tengok live terkejap urus anak sekolah. Tergugat iman tengok. Okay, ni kalau ada masa ni, kalau boleh beli barang untuk nak masak, beli sekali barang untuk buat kacang pol. Boleh cuba resepi kita hari ni. Okay, Raja Nina tanya, kalau campur full beans dengan red kidney beans boleh ke? Boleh. Tu boleh. macam lagi sedap. Tapi full beans tu yang susah nak cari sekarang ni. Kak Zara cuba cari tak jumpa. Kalau you ada, you boleh pakai maybe 1 tin of that and setengah tin of kidney bean. Itu kacang parang ya. Kalau kita panggil kacang parang tu. Kacang parang yang dah diproses masukkan dalam tin. Huda yang segau kata sedapnya. Sedap. Memang sedap. Kalau you nak ni yang saya kalau balik Johor nanti nak pergi nak cari. Kalau you nak sedap lagi ni kan, kalau you dah serve macam ni, you nak sedap lagi, you carikan sikit minyak sapi, siram sikit atas dia sebelum you makan. Lagi sedap. Ui. Yes. Siti Sabaria Syafiq dia kata kalau di Singapura makan dengan French loaf. French loaf pun boleh. Yes, sebab dia French keras kan. French loaf pun boleh. Cuma Cuma French dengan loaf beli orang muda-muda boleh lah. Kalau yang tolak kanan tolak kiri tak boleh ya. Walaupun you dip dia dengan daging ya, but still you kena tapi dengan French loaf pun boleh. Hajisa Aris, thank you. Saya share. Terima kasih banyak yang dekat Facebook sila, ni. Sila share ya. Tolong share ya. Terima kasih banyak-banyak. Misa kata Kak Zaida share resepi balik. Okey, lagi sekali ya saya beritahu. 500 gram. Ini Kak Zaida bagi you just the basic timbangan. Tak semestinya exact 500 grams ya. Tak semestinya. Kadang-kadang kita masak ni kita kena pandai mengagak jugalah ya. So you Kak Zaida hanya bagi basic saja. It doesn't mean that you kena follow timbangan dia tu. Bahan-bahan dia you boleh follow, tapi timbangan dia you boleh agak-agak jugalah. Okay. Now 500 grams minced beef ataupun daging kisar ataupun daging cincang. Daging kisar lah ya. Daging cincang kan kasar-kasar, daging kisar. Minced beef ya. Kemudian kita guna ni kacang ni Kak Zaida pakai red kidney bean ya, red kidney bean. Ataupun you boleh guna juga kacang full tu lah ya. Okay. Alright. Full bean tu ya, ataupun kacang parang dalam tin. Ini kidney. Yang itu kacang parang ya. Tapi itu susah nak dapat. Maybe dekat Singapore I think
boleh dapat senang lah. Sini susah, saya dah cuba cari. I just nak tunjuk you actually, tapi tak dapat. So never mind lah, kita guna kidney bean, red kidney bean. Kemudian Kak Zara pakai tomato puri, tin kecil je ya, tomato puri. Kemudian saya guna apa lagi tadi, bawang besar, you dicekan dia. 1 biji bawang besar, you dicekan. Kemudian buah tomato besar yang masak ya, buah tomato masak 2 biji besar, you dicekan juga. Dice halus-halus, so that bila kita masak dia akan cepat hancur. Okay, now kita guna juga lupa ya, kena tengok juga ni, rempah kari tu, rempah kari daging, ataupun rempah biryani pun boleh ya. 1 sudu makan. Okay, and then 1 sudu makan jintan manis. Jintan manis tu you kisar ataupun you beli yang powder. Okay, kerana kita guna juga minyak sapi tadi. Kita tumis minyak sapi, panaskan minyak sapi, tumis bawang dulu. Dah agak bawang dah layu, masuk daging, and then masuk the rest of the ingredients lah. And then you masak dia sampai dia pekat. Macam tu lah. Okay, kemudian kita perlu buat ni juga ni, roti ni. Kita kena bakar. Kak Zara pakai roti bai. Kalau Johor kita panggil roti bai ni. Sebab bai yang buat. Dia kan dia bakar pakai arang tu. Tu panggil roti bai lah. Ya, kalau tak ada you pakailah roti apa-apa boleh. Asalkan jangan roti manis. Ya, dia sandwich bread pun boleh ya. Okay. And then untuk nak serve, nak garnish dia, kita guna telur mata, sunny side up ke sunny side down tu tak kisahlah. Okay, bawang besar, ni kita pakai bawang bombay, so dia manis-manis sikit ya. And then cili hijau dan limau kasturi untuk kita perah nanti. Okay, ini wajib ada. Baru kacang pul namanya ya. Okay, so you serve dia macam ni lah. Lepas tu kita siap-siap roti ni. Nak makan tu kita siaplah roti tu, kita cecah je lah. Macam tu je lah cara kita makan. Sedap ya, memang sedap ni. Encik Zahir kata, oh okey, esok kita berbuka puasa dengan kacang pul nampaknya. Thank you so much for sharing. Memang ditunggu-tunggu resepi. Roti tu mana pula nak cari? Atau roti biasa pun boleh ke? Kak Zara beli dekat Tesco je roti ni. Roti yang tak potong tu kan, roti yang loaf gitu yang tak dipotong lagi. Roti tu dia agak kalau you siat dia macam tisu sikit. So sedap bila you sedap bila you cicah dengan dia. Kalau you makan roti yang sandwich tu, yang biasa yang dah slice tu, dia bila you tarik tu dia macam padat. Tu yang tak sedap sangat. Tengok kacang pul ni. Ataupun you boleh makan dengan French loaf pun boleh. Tadi viewer pun komen daripada Singapore katanya makan pakai French loaf pun boleh. Saya punya perut ni dah macam washing machine dah kat saya. Yes, sabar. Sekarang ni baru pukul 2. Yes. Okay. Jadi kena hashtag tabah. Hashtag sabar ya. Okay. Alright, so dah siap kita punya Misa tanya, roti tu sapu dengan apa Kak? Margarine ataupun you can use butter pun kalau you nak. Saya pakai margarine sebab tu ni when you put margarine, you bakar makan dengan ni, dia masing-masing sedap. Kalau butter pun boleh. Okay. Kalau you nak letak apa pun boleh. Cuma memang macam ni lah serving dia. Kalau boleh bakar garing Bakar garing lagi sedap. Garing sedap. Dia actually masa you nak makan tu baru you bakar. So you get the smell of the toast tu kan. Yes. Okay. Ada lagi tu komen? Ada bertanya ke? Nur Hashimah Ahmad, daging tu memang kena basuh dan toast dulu ke? Alah, kalau tak basuh macam mana? Okay, so kita kena basuh tapi jangan you basuh. Jangan kacau. Nanti dia berpecah. You masukkan di dalam tapis. Nanti hilang tu daging. Kalau you tak cuci, tu darah tu daging. Darah you pada just daging rinse saja. You letak dekat dalam penapis, you rinse dekat air sikit, lepas tu you toast. You tor dia dulu, bagi dia lembut dulu, lepas tu taruh dalam tapis. Yes. Cuci dekat air pipe. Yes. So bawah jadi sinki tu kan. bila tapis dia punya darah pun keluar sebelum kita nak masak. So tapi tu yang kalau you tak nak cuci pun tak tahulah ya, tapi kita rasa tak sedap lah sebab ada darah tu kan. Darah daging tu. It's best untuk kita rinse dan toast Misa kata tak guna bawang putih ya? Tak, dia bawang besar saja. Bawang merah saja. Bawang besar ya. Okey, Fatimah Idris, kalau guna jintan manis serbuk kena sangai dulu kalau juga sangai lagi sedap. Sangai tu dia ada bau dia sendiri nanti. Dia bau bangkit bau dia. Kan? Sedap tu. Kak Zara punya I buat sendiri ya. Saya masuk dalam oven dan saya kisar.
Okey. So ada lagi? alhamdulillah kita dah Alhamdulillah siap kita dah sekarang siap ni. sekarang resipi kita untuk Okey. tengah hari ni dan boleh dibuat untuk berbuka puasa juga ya. Okey, so nanti esok kita akan ada live lagi pukul 12.30 seperti Yes. biasa. Okey. Kalau tak ada kena tunggu sekejap lah, kadang-kadang ada masalah sikit kat sini. Lagi dah biasa dekat nak dah. raya ni lagi Busy, banyak kerja. hectic. Okey. So insyaAllah nanti kita jumpa lagi Yes, esok insyaAllah pukul 12.30. kita jumpa lagi esok. Okey. Okey. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Bye.